Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur dan merafa'kan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dalam satu majlis yang mana insya-Allah mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati majlis kita sesuai dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak tentang kemuliaan orang yang berada dalam majlis ilmu. Jadi terima kasih hamba kenal dulu. Kenal dululah. Hamba ni asal pasal mah. Sebelum ni biasa mari sini biasa semaya je lah. Jadi asal pasal mah, sekarang ini duduk di Kuala Lumpur. Dulu takharuj daripada Universiti Islam Madinah pada tahun 2004. Sekarang ini bertugas sebagai imam di Kuala Lumpur lah, dan juga pendakwah bebas di sana. Sudah berkahwin, anak pak orang dah. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam banyak-banyak manusia Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebahagian daripada orang yang Allah Subhanahu wa taala capak dalam hatinya rasa nak duduk dalam majlis ilmu. Kerana orang yang cinta kepada ilmu Allah Azza wa Jalla adalah orang yang hatinya bersih, dan kita senantiasa berharap bahawa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sangat berharap supaya kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana ini adalah keutamaan dalam hidup kita. Cara mana seorang hamba nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan ialah dengan cara ibadah. Sebab al-qurbah atau al-ibadah adalah qurbah, sehingga kita sebut sebagai qurban. Sesuatu yang kita sembuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebut sebagai qurban. Qurban tu adalah asal perkataan daripada qurbah. Sesuatu yang kita buat nak suruh kita ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi kata, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam satu hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidak ada seorang hamba, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka daripada apa yang aku fardukan ke atas dia. Wa ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadat-ibadat yang sunat,
hatta uhibbahu, kata Allah, sehinggalah aku mencintainya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dan memberi khabar kepada kita cara mana seorang hamba ni nak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pasti dikasihi oleh Allah. Dan kasih Allah Azza wa Jalla adalah satu nikmat yang sangat besar, sehingga kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni jadi orang yang kasih kepada Allah. Apatah lagi seorang manusia itu apabila Allah mengasihi dia lagi besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, ajarkan kepada, kurniakan kepada kami rasa cinta kepadamu dan rasa cinta kepada orang yang mencintaimu, dan rasa suka kepada amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Dan Allah Azza wa Jalla mengasihi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang ahli taubat, Allah suka kepada orang yang suci dan bersih. Mana Allah Azza wa Jalla ada rasa cinta kepada hambanya sekiranya hamba itu adalah orang yang layak untuk menerima cinta Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bagaimana kita nak jadikan diri kita orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini matlamat yang utama. Gapo-gapo pun kita nak Allah Azza wa Jalla sayang kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala apabila menyayangi seorang hambanya, maka dia tidak akan memasukkan hamba itu ke dalam neraka. Apabila Allah Azza wa Jalla sayang kepada seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam syurga. Dan itulah destinasi kita yang terakhir. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla masukkan kita ni dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya katakan tadi, hamba sebut orang yang paling bahagia ataupun kita nak yang paling utama dalam hidup kita ialah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya bagaimana? Dalam satu ayat Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kamu sayang, kalau kamu sayang kepada Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa syarat dia? Syarat dia qul in kuntum, kalau kamu semua tuhibbunallah, sayang kepada Allah. Dan kalau kamu nak suruh Allah sayang kepada kamu, ada jawab syarat dia. Seorang yang dia sayang kepada Allah, dia dakwa dia sayang kepada Allah, lalu dia nak suruh Allah sayang kepada dia, ada satu benda Allah Ta'ala sebut tengah tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu buat syarat ni, akan adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Fattabi'uni, mengikutlah aku. Aku situ tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang mana dia nak disayangi oleh Allah, kalaupun betul dia sayang kepada Allah, ada syarat yang perlu dia tunaikan. Dia kena buat benda sehingga Allah sayang kepada dia. Dan benda tu Allah Ta'ala sebut, fattabi'uni, mu ikutlah aku. Itu ayat yang mana Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau mu betul sayang kepada Allah, mu ikut aku. Maknanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu baru mu boleh Allah sayang kamu semula. Sebab tu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bila sebut cerita tentang bab agama, bila sebut cerita bab dunia dan syurga, neraka dan syurga, kita nak Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ada syarat-syarat yang perlu kita tunaikan. Sebab itulah orang yang mana kalau dia nak disayangi oleh Allah, ikut jalan Nabi, dengan cara ni sampai kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nak lagu mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Ta'ala suruh juga Nabi sebut, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nabi kata qul, Allah Ta'ala suruh Nabi kata, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, inilah jalan yang aku bawa, ad'u ila Allah, aku ajak kamu kepada Allah, ala basirah, di atas jalan ilmu kepada Allah. Mana siapa yang nak ikut Nabi, ikutlah di atas dasar ilmu, supaya bila dengan ilmu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tahu apa itu yang benar dan kita tahu apa itu yang salah. Bila Quran mari sebut pada kita, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Antara hijab Quran ialah al-furqan, membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Kita nak tahu mana kita ni ada agama, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Bila sebut ada agama, ada perkara yang menjaga kita. Sebab agama ni dia jaga kita. Baru ni hamba di masjid, hamba di Kuala Lumpur lah, seorang mari daripada Sudan. Pak hamba tu muka ramai orang Arab, ada Libya ada, daripada Saudi pun ada, daripada Sudan pun ada, orang Arab ramai. Dia kadang-kadang doktor pensyarah PhD pun ada duduk situ, mengajar UAE tapi duduk di Ampel. Satu hari berlaku kematian, ada orang mati kat masjid. Waktu kita duduk urus jenazah tu, dia duduk perhati seorang doktor daripada Sudan. Lepas tu nak akad jenazah masuk ke van jenazah, boleh seorang ni dia pergi cokek kawan seorang lain hak latah. Oh, kejut dia kawan tu. Orang pun suka berlaku. Lepas tu pergi kubur. Sampai di kubur dia tengok doktor daripada Sudan. Lepas balik daripada kubur, dia cari mana tu email. Orang kata tu doktor Sudan cari ustaz dia tu. Malam tu hamba jumpa. Ada kerja ke apa cari? Dia kata minta tolong ajar orang mu ni, dia kata tak reti urus jenazah. Kata apa pula? Dia kata aku tengok orang-orang ni waktu tunggu jenazah dalam bilik jenazah mandi ni, supaya orang tunggu pengantin nak tubik. Maksud ke apa? Bukan ramai, suka duk buah hak ni, suka kawan dia. Hak ni duk buah seorang ni duk suka dengan saya dia. Kawan ni duk tengok main telefon. Tak. Kalau setengah-setengah tu hak duk luar duk isap rokok belah-belah. Padahal kawan ni mati. Dia kata apa? Tolong ajar orang ni tak reti fiqh orang mati. Dia kata Allah berat benar dah. Ha sungguh kata. Dia kata aku tengok demo duk tunggu jenazah dalam bilik jenazah, supaya tunggu pengantin tu.
Pas dia kata aku pergi kubur, aku tengok hak betul-betul atas kubur ni orang. 3 orang duduk dalam lubang, duduk dalam kubur, 3 orang duduk luar, hak jolah, hak pakat-pakat nak tolong. Orang lain pergi duduk cokor, tak tahu gapo nak buat. Kata apa pula, tolong aja dia kata. Bila kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut bagaimana Allah suka kepada as-samt, diam dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah suka kepada diam apabila dibacakan Al-Quran, inda tilawatil Quran. Inna Allaha yuhibbus samt fi thalath. Allah suka kepada diam dalam 3 perkara. Yang pertama, sewaktu baca Quran. Ayat Quran sebut, wa idza quri'al Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila baca Quran, mu dengar Quran, mu duduk diam. Yang kedua, inda zahf, apabila berlaku serangan musuh. Bila perang, tak usah kecek banyak. Yang ketiga, indal janazah, sewaktu duduk dalam kehadiran jenazah. Sehingga nak sebut zikir kuat kau, nak baca Quran kepada masa depan jenazah, maka tidak menjadi satu perkara sunnah. Nabi SAW suruh kita ambil iktibar daripada sebuah kematian. Nak tahu benda ni kena dengan ilmu. Pas bila pergi kubur, dia kata aku tengok orang. Para ulama sebut makruh untuk kita duduk di kubur sebelum jenazah masuk dalam kubur. Pas bila kita duduk, kita tak tahu nak baca gapo, sebahagian tu tak tahu nak baca gapo. Nabi SAW sebut, bila Nabi satu hari Nabi letakkan jenazah dalam kubur, kemudian Nabi berdiri sekejap. Lepas daripada tu, Nabi kata kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum was'alu lahu thabat fa innahu al-ana yus'al. Mu istighfarlah kepada Simon, saudara kamu ni, istighfar untuk dia dan minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya dia diberi ketetapan dalam kubur dia. Fa innahu al-ana yus'al, sebab sekarang ni dia sedang ditanya. Jadi kalau kita duduk kubur, kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu betul dah. Allahumma thabbithu 'inda su'al. Ya Allah, tetapkan lidah dia waktu dia nak jawab soalan malaikat. Inilah cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya adalah untuk, sebahagian daripada cahaya kita tahu, dan dia adalah tujuan untuk nak pimpin kita nak jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hamba sebut bahawa petunjuk Nabi adalah jalan untuk tunjuk kepada kita lagu mana cara kita beragama, lagu mana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lagu mana orang ni nak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu bukalah hati kita untuk kita menerima apa-apa petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kita buka hati kita seluah-luahnya. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah tujuan Allah Azza wa Jalla atas dia mari pada umat dia, untuk tunjuk kepada kita cara nak beribadah, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akidah kita sebagai orang Islam, tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadat yang lebih baik daripada ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang Nabi buat ataupun seorang manusia buat pahala dia lebih banyak daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak paling molek, hak paling Allah Taala suka, Allah yang paling Allah Taala redha, hak paling banyak pahala dia adalah dengan mengikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti sayangnya kita kepada Nabi
bukti sayangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akan menatijahkan pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kerana itu, dalam soal nak mengaji atau nak belajar atau nak cari petunjuk yang benar, pertama sekali mintalah petunjuk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ni, hidayah ni milik Allah. May yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala bagi kesesatan kepada dia, tak ada orang boleh bagi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Mu tak boleh bagi hidayah kepada siapa mu nak, tapi Allah yang bagi hidayah kepada siapa yang dia nak. Dan Allah ajar kita dalam surah Al-Fatihah, mintalah sungguh-sungguh hidayah tu daripada siapa? Daripada Allah. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah aku sembah, kepadamu lah ya Allah aku minta tolong. Doa yang paling Allah Ta'ala nak kita minta dengan dia ialah doa tu, ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitabnya Fiqh Doa dan Zikir, dia kata tidak ada doa yang paling Allah Ta'ala nak kita minta dengan dia ialah minta hidayah. Kerana itu Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Fatihah doa permohonan minta hidayah. Kalau ada minta lebih baik daripada tu, nescaya Allah Ta'ala akan sebut dalam surah Al-Fatihah. Kerana Allah berkehendak kepada kita paling-paling kurang 17 kali minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu jangan marah kalau orang minta kita